Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada penonton dan pelayar Malaysia Gazette. Hari ini kita bersiaran langsung sekali lagi dari istana. Namun kali ini kita bersiaran langsung di pintu 2, di mana laluan ini akan dimasuki oleh beberapa pimpinan parti politik, termasuk UMNO, Pakatan Harapan, PAS dan juga Pejuang yang akan menghadap Yang di-Pertuan Agong, saya kira pada sebelah tengah hari nanti. Namun kita berserang lebih awal bagi maklumkan kepada rakyat bahawa akan ada perjumpaan pemimpin politik pada tengah hari nanti, susulan peletakan jawatan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Dan hari ini pimpinan parti politik akan menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi membincangkan soal pelantikan Perdana Menteri yang ke-9, Perdana Menteri yang baru, sementara tampuk pemerintahan ditadbir buat sementara oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri interim, sehinggalah Perdana Menteri baru dilantik sekaligus membolehkan kerajaan dibentuk, kerajaan baru dibentuk dan kabinet dilantik dalam kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat dengan muka-muka baru. Dan kita harapkan hari ini berjalan dengan lancar dan harap hari ini tidak ada sebarang perkara yang tidak digini, kerana di pintu 2 di Bukit Damansara, kalau anda lihat, pihak polis sudah pun bersiap sedia di ujung sana memastikan tiada sebarang halangan dan juga mana-mana pihak yang cuba menimbulkan provokasi dan gangguan sepanjang majlis menghadap Yang di-Pertuan Agong oleh pemimpin utama parti-parti politik pada sebelah tengah hari nanti ya. Okey, yang kami tahu di sebelah Parti Pejuang yang akan menemui yang akan menghadap Yang di-Pertuan Agong diketuai oleh pengurusinya, tidak lain tidak bukan adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang akan masuk menghadap bagi menzahirkan pandangan dan sebagainya sebelum tuanku melantik dan berkenan memilih Perdana Menteri yang baru yang ke-9. Dan UMNO sudah pasti akan diwakili oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO. Manakala Pakatan Harapan, saya tidak menolak kemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai Pakatan Harapan, dan kita tahu di mana beliau juga kini merupakan ketua pembangkang di Parlimen. Okey, saya kira di bahu jalan kiri dan kanan telah pun ada anggota polis bersiap sedia dan mengawal lalu lintas di sini bagi memastikan kelancaran, bagi memastikan tiada halangan, tiada cubaan, provokasi dan sebagainya, dan tiada kenderaan dibenarkan untuk berhenti memarkir, meletakkan kenderaan di bahu jalan kerana tidak mahu sebarang gangguan di sepanjang pintu 2, laluan pintu 2 di Istana Negara. Hari ini bukan hari angkat sumpah, tetapi hari ini perjumpaan Yang di-Pertuan Agong bersama pemimpin-pemimpin politik selain daripada Perikatan Nasional sebelum ini, selain daripada Bersatu dan sebagainya. Yang kami dimaklumkan ada PAS, ada UMNO, ada Pakatan Harapan ataupun PKR, dan kita ada Pejuang. Parti Pejuang akan diwakili dan dihadiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang akan memberi pandangan dan luahan kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum Perdana Menteri baru boleh dilantik bagi menerajui pentadbiran negara. Yang kerana kita tahu apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam meletakkan jawatan, maka beliau juga turut meletakkan jawatan untuk keseluruhan kabinetnya yang berkuat kuasa serta-merta semalam. Dan saya kira proses orang kata usaha untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam bukan menjatuhkan, tapi usaha pihak mahu mendesak supaya beliau meletakkan jawatan nampaknya
sudah menjadi kenyataan, dan selepas ini cabaran kepada pemimpin dan rakyat Malaysia pula adalah untuk memilih pemimpin yang baru, kabinet yang baru, kerajaan yang baru yang boleh meneruskan usaha kerajaan sebelum ini, termasuklah menangani COVID-19 dan juga menyelesaikan pemberian vaksin yang kita tahu negara perlu mencapai herd immunity menjelang Oktober tahun ini. Jika tidak, sukar kerajaan ataupun pihak berkuasa untuk melonggarkan SOP, termasuk kebenaran merentas daerah dan juga kebenaran merentas negeri. Kerana kita tahu ramai yang lama tak balik ke kampung, lama tak dapat menziarah ayah dan ibu, malah ada yang sakit di kampung. Saya kira jika herd immunity dapat dicapai, segala kemudahan itu akan dapat dinikmati dan kehidupan kita dapat kembali seperti biasa, seperti sebelum ini. Okey, kalau kita tahu sejak pilihan raya umum ke-14, kita telah menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan telah ditubuhkan sesudah selesainya PRU ke-14. Namun Pakatan Harapan tumbang selepas 22 bulan mentadbir negara, dan digantikan pula dengan Kerajaan Perikatan Nasional, di mana menjalankan sumpah Perdana Menteri yang ke-8 telah pun dilakukan pada Mac tahun lepas. Namun jangka hayat Perikatan Nasional tidak dapat bertahan dan hanya setakat 18 bulan 14 hari, di mana selepas tindakan Tan Sri Midi Yassin cuba untuk berunding dengan parti-parti lain untuk mengekalkan pucuk pimpinan ataupun pentadbiran negara, hanya bertahan setakat semalam saja, di mana selepas beliau meletakkan jawatan dan menyerahkan warkah peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara semalam. Kita tahu semalam Tan Sri Midi Yassin telah pun menyerahkan sendiri surat peletakan jawatan beliau dan juga Kabinet Perikatan Nasional pada sebelah tengah hari semalam, dalam perjumpaan setengah jam bersama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong antara jam 12.23 hingga 1 tengah hari semalam. Dan semalam juga kita tahu bahawa Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu cuba untuk bermusyarat di Pejabat Bersatu, namun kami yang sempat hadir di sana menyaksikan mereka terpaksa mengubah atau membatalkan mesyuarat di Pejabat Bersatu di Yayasan Selangor di Petaling Jaya. Dan mereka mungkin perlu membincangkan apakah ada tuju bersatu selepas ini, selepas Kabinet Perikatan Nasional yang ditunjangi Bersatu telah pun berakhir semalam. Dan kita tahu juga bahawa Tan Sri Midi Yassin semalam telah membuat beberapa pergerakan dan juga membuat sidang media serta protes khas sebelum beliau dititahkan untuk menjadi Perdana Menteri interim oleh Yang di-Pertuan Agong, sementara Perdana Menteri baru dapat dilantik dalam masa terdekat. Dan sebab itulah hari ini pimpinan utama parti politik akan masuk menghadap Yang di-Pertuan Agong di sebelah tengah hari, insya-Allah. Kalau tidak arah melintang, mereka dijadualkan bertemu dan menghadap Yang di-Pertuan Agong kurang lebih jam 12.30 hari ini. Kita akan saksikan siapakah yang akan masuk menghadap yang turut serta dalam proses pemilihan Perdana Menteri yang ke-9 pada tengah hari ini. Untuk makluman anda, yang kami tahu setakat ini hanyalah UMNO, kemudian kita ada Pakatan Harapan, kemudian kita ada PAS dan juga Pejuang yang akan masuk menghadap bagi mempersembahkan nama, bagi mencadangkan nama atau bukan memberikan pandangan siapakah calon yang paling sesuai untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 bagi menggantikan kekosongan yang telah dilakukan oleh Tan Sri Midi Yassin sejak semalam.
Baiklah, kepada anda yang hari ini bertugas, selamat bertugas. Hari ini hari Selasa, jam telah menunjukkan 10:26 pagi, di mana hari ini beberapa petugas media telah pun berada di pintu 2 Istana Negara bagi membawakan liputan sama ada offline maupun online secara langsung di pintu 2 Istana Negara bagi menyambut ketibaan pemimpin politik yang akan mempersembahkan nama dan mencadangkan siapakah calon yang paling layak bagi menerajui negara, bagi menyelesaikan pelbagai krisis yang ditimbulkan oleh pandemik COVID-19 sejak setahun yang lepas. Dan saya kira perkara itu perlu disegerakan kerana tanpa pucuk pimpinan sukar untuk negara mengatasi dan melawan COVID-19, apatah lagi usaha pemberian vaksin masih belum selesai. Negara belum mencapai herd immunity yang dikendaki pada selebat-lebatnya Oktober ini. Dan kita tahu walaupun kadar imunisasi agak tinggi, namun apabila berlaku rombakan, apabila berlaku percaturan politik dan sebagainya, ia sedikit sebanyak mampu menjejaskan usaha kerajaan yang terdahulu, kerana fokus sebelum ini diberikan dalam menangani COVID-19 dan juga pemberian vaksin kepada 34 juta rakyat Malaysia. Dan keutamaan ketika ini, vaksin diutamakan kepada golongan dewasa, kurang-kurangnya 2 dos sebelum pelbagai kemudahan diberikan semula kepada rakyat. Dan sejak Isnin lalu ataupun semalam, kerajaan telah pun membenarkan 11 lagi permis ataupun sektor perniagaan ekonomi beroperasi semula setelah dia ditutup bermula PKP 3.0 atau Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 pada Jun lalu. Dan saya kira rakyat telah berkurung lebih 60 hari dan apabila kerajaan mengumumkan konsep baru dalam menangani ataupun dalam mengekang pergerakan melalui Pelan Pemulihan Negara PPN, di mana Selangor dan Kuala Lumpur antara kawasan yang dikenakan fasa 1 dan masih lagi belum berganjak, masih lagi belum dapat menikmati kemudahan fasa kedua kerana Lembah Kelang mencatatkan kes yang paling tinggi kita lihat kes di Selangor antara yang tertinggi di Malaysia. Sebelum ini ada 6,000, ada 8,000 kes sehari. Dan kita tunggu apa yang akan berlaku pada petang ini. Adakah kerajaan baru ni akan diterajui oleh UMNO ataupun akan diterajui oleh Pakatan Harapan ataupun akan diterajui oleh seorang pemimpin parti Islam. Kita nantikan apapun pengumuman dari semasa ke semasa. Kita akan lihat siapa yang akan hadir pada petang ini. Adakah Tun Dr. Mahathir Mohamad akan kembali? Kita nantikan. Kita pun tak tahu siapa yang bakal dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9, kerana pelantikan kali ini biarlah yang terakhir sebelum negara menjalani pilihan raya umum ke-15 yang dijadualkan selewat-lewatnya pada Julai 2020 ataupun tahun depan. Julai tahun depan selewat-lewatnya akan diadakan pilihan raya ke-15. Apapun sebelum pilihan raya itu dijalankan, semua pihak pastinya mahu pandemik COVID-19 dapat diselesaikan dengan lebih tuntas, dengan lebih cekap, kerana rakyat tidak boleh menerima lagi jumlah kematian yang saban hari meningkat dan saban hari membimbangkan rakyat, apatah lagi jumlah kes yang masih tinggi. Semalam lebih 19,000 kes dicatatkan di seluruh negara dan Selangor masih negeri yang tertinggi mempunyai kes COVID-19 setakat ini. Okey, setakat ini keadaan pintu 2 Istana Negara masih dalam aman, tenang, damai, tiada
sebarang mana-mana pihak yang cuba mengganggu. Dan kita tahu di sebelah pintu 3 ada beberapa NGO, 154 NGO mahu menyerahkan memorandum pada pagi ini. Dan adakah memorandum itu saya cari sikit info. Okey, Pertubuhan Melayu Islam akan menyerahkan memorandum di pintu 3 Istana Negara melibatkan 154 badan bukan kerajaan. Saya nak tengok saya cek sikit info. Okey, Kesatuan Melayu Islam Beraja KMIB mahu menyerahkan memorandum kepada Istana Negara memohon dan merayu Yang di-Pertuan Agong agar campur tangan menghentikan pertelingkahan parti politik dan mengutamakan usaha untuk berdepan dengan pandemik COVID-19. Perkara ini telah pun diajukan, disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong pada minggu lepas. Adakah orang yang sama? Saya pun kurang pasti. Tapi dia menggunakan Kesatuan Melayu Islam Beraja. Ini NGO yang akan menyerahkan memorandum pada pagi ini jam 11 pagi nanti di pintu 3. Dan gabungan ini melibatkan 194 pertubuhan Melayu Islam. Dan saya kira ni orang yang berlainan yang akan mengantar memorandum, bukan macam minggu lepas. Minggu lepas kita ada dua gabungan NGO yang turut menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong. Namun di pintu 2 ni hanya dilalui oleh pemimpin parti politik dan juga ahli-ahli parlimen sahaja. Jadi penyerahan memorandum tidak boleh dilakukan di sini bagi melancarkan pergerakan, bagi melancarkan urusan majlis menghadap Yang di-Pertuan Agong yang dijadualkan pada tengah hari ini bersama pemimpin utama parti-parti politik selain daripada Perikatan Nasional ataupun selain daripada Bersatu. Antaranya adalah UMNO yang akan turut tiba. Kemudian kita ada PAS, kita ada Pakatan Harapan dan juga ada Pejuang, di mana Pejuang akan diwakili oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang akan memberikan cadangan siapakah yang lebih layak meneraji negara sejurus selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 semalam. Kepada anda yang baru saja mengikuti kami sedang bersara langsung di pintu 2 Istana Negara bagi membawakan sedikit perkembangan pelantikan Perdana Menteri ke-9, di mana hari ini ada perjumpaan tuanku bersama pemimpin politik yang akan dilaksanakan pada sebelah tengah hari nanti, lebih kurang 12 tengah hari nanti. Kita nantikan siapakah yang akan hadir, kenderaan mana yang akan membawa pemimpin-pemimpin politik, dan adakah mereka ini akan mewarnai pentadbiran negara, adakah lebih baik dan adakah dapat meneruskan usaha membanteras COVID-19 yang saya kira masih belum selesai. Okey, kami dimaklumkan tempat berkumpulnya media ni akan didirikan kemah bagi kemudahan petugas-petugas media yang bertugas panjang hari di sini. Dan lori baru saja tiba untuk membawa kemah lah. Terima kasih pada yang prihatin yang menyediakan kemah dan kemudahan kepada petugas-petugas media yang terpaksa berpanas, berpeluh dan terpaksa menunggu berjam-jam lamanya. Dan saya kira
Keadaan ini akan berlangsung dalam tempoh kurang lebih seminggu yang akan datang. Dan saya harapkan rakyat terus bersama dengan Malaysia Gazette dan terus mendapatkan info yang tepat dari lokasi. Sentiasa kami akan maklumkan dari semasa ke semasa untuk rakyat Malaysia. InsyaAllah, apapun pergerakan, apapun info dari lokasi, kita akan maklumkan kepada anda. Jangan risau, anda duduk saja di rumah, jaga diri, jaga keluarga, lindungi diri anda daripada COVID-19. Patuhi SOP seperti biasa, walaupun kerajaan telah pun dibubarkan, kerajaan berkaitan dibubarkan, namun kita perlu patuh kepada SOP. Bukan untuk apa, untuk kebaikan diri sendiri. Ya. Mungkin kita boleh talih sikit. Tengok siapakah yang menyumbang. Dia sebuah lori yang akan membawa kemah yang baru nak pasang. Betul tu, cabaran getir kepada yang di Terengganu supaya tidak silap memilih, tidak lagi memperjudikan nasib rakyat, kerana rakyat sangat bergantung harap pada yang di Terengganu, kerana negara sekarang sangat-sangat memerlukan seorang pemimpin bagi menyelesaikan masalah dan krisis pandemik COVID-19 yang saya kira telah menyebabkan ribuan kematian setakat ini, dan jumlah kes pula sejak semalam lebih 19,000 telah dicatatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya kira kalau calon itu mestilah layak, mestilah berpengalaman dan mestilah tahu menangani krisis negara. Dan saya kira anda tahu kan siapa calon yang berlayak. Anda pun boleh namakan siapakah calon-calonnya, ya. Ini rakan-rakan media kita yang ada yang lebih awal tiba di sini. Saya kira dalam jam 9 pagi tadi telah pun ada rakan-rakan media telah pun berada di Istana Negara bagi membawa dan membuat liputan berhubung perjumpaan Majlis Menghadap yang Terengganu melibatkan ketua-ketua parti yang akan menamakan dan juga memberi cadangan siapakah yang layak bagi menggantikan Tan Sri Yassin, sekaligus membentuk kerajaan dan membentuk kabinet baru yang dapat menyelesaikan krisis COVID-19, memulihkan semula ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat yang saya kira ramai menganggur, ramai yang kehilangan pendapatan. Perlu bantuan segera, perlu pembelaan segera, kerana pergolakan politik saya kira agak menjejaskan usaha membantu rakyat khususnya dalam menangani COVID-19. Dan jangan lupa, pada anda yang mempunyai temu janji, jangan lupa teruskan mendapatkan vaksin di pusat pemberian vaksin yang terdekat, PPB, dan kerana itu adalah tanggungjawab sebagai warga negara. Kerana tanpa vaksinasi pastinya anda tidak akan dapat membantu negara mencapai herd immunity menjelang Oktober tahun ini, ya. Okey, cuaca di Istana Negara hari ini sangat baik, cerah dan panas. Sepanas cuaca ataupun suhu politik negara ini, walaupun sudah selesai babak meletakkan jawatan, selepas ini babak untuk memilih pula siapakah calon Perdana Menteri ke-9 yang layak menggantikan Tan Sri Yassin, dan siapakah yang mampu meneruskan usaha menangani krisis dengan lebih tuntas, dengan lebih telus dan dengan lebih berkesan, kerana rakyat sudah menderita
hampir 2 tahun dengan COVID-19. Perlunya perlunya usaha yang drastik bagi menurunkan kes positif harian dan juga mengurangkan kes kematian akibat COVID-19. Kepada anda yang mahu memberikan cadangan siapakah Perdana Menteri ke-9, boleh terus komen di wall kami, siapakah yang layak. Berikan cadangan anda dan beri sebab kenapa memilih calon itu. Adakah calon itu berpengalaman? Adakah calon itu mempunyai pengetahuan yang luas? Dan adakah calon itu pernah mempunyai track record menangani krisis negara sebelum ini? Nyatakan pandangan dan cadangan anda, siapakah calon Perdana Menteri kegemaran anda dan menjadi pilihan anda, kerana calon ini adalah calon yang mutakhir. Perdana Menteri ke-9 perlulah diakhiri sebelum pilihan raya umum ke-15. Kita tidak mahu lagi tumbang lagi kerajaan, tumbang lagi Perdana Menteri. Kita nakkan terus kekal Perdana Menteri yang baru yang akan dilantik ini. Biarlah penggal ke-14 ini hanya 3 kerajaan, 3 Perdana Menteri, 3 kabinet sahaja. Kita tak mahu lagi jumlah Perdana Menteri yang lain dalam satu penggal ataupun dalam penggal ke-14. Betul tak? Kita doakan yang baik-baik. Kita doakan semoga urusan di Istana Negara berjalan lancar. Kita serahkan kepada kebijaksanaan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya memberikan hidayah dan petunjuk kepada Yang Tan Agung untuk membuat pilihan yang tepat agar rakyat tidak lagi sengsara menderita akibat COVID-19, kerana lambatnya kerajaan membela rakyat, maka menderitalah rakyat. Maka ramailah juga telah bertindak dengan mengambil keputusan sendiri, termasuk membunuh diri, menggantung dan sebagainya. Saya kira perkara ini tidak boleh diteruskan. Rakyat juga perlu mendoakan agar tuanku dapat menggunakan kebijaksanaan dan kewajaran melantik siapakah calon yang paling terbaik bagi meneruskan pentadbiran negara yang kini berdepan dengan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah penyakit dan sebagainya. Okey, cadangan saya dapat dah. Ada yang nakkan Datuk Seri Najib Razak, yang juga bekas pemimpin, bekas Perdana Menteri yang ke-7. Ke-7, ke-6. Kalau bekas Perdana Menteri ke-7 adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Suasana di pintu 2 Istana Negara masih lagi dalam keadaan terkawal. Ada sebarang usaha untuk menimbulkan kacau bilau. Anggota polis dan pihak keselamatan istana juga membuat persediaan lebih awal pagi tadi. Dan saya kira ada sebuah balai polis bergerak, iaitu sebuah bas, sebuah bas PDRM telah pun diletakkan di bahu jalan. Kalau ada lihat ke bagi nampak. Saya tunjuk ini dia bas PDRM diletakkan di bahu jalan menghala ke pintu 3 Istana Negara. Dan hampir semua kawasan di Istana Negara ini telah pun diletakkan anggota polis bagi bersiap sedia dan memastikan keadaan sini lancar, tenang dan stabil, kerana tidak mahu majlis menghadap Yang Tan Agung pada petang ini akan diganggu oleh mana-mana pihak. Terima kasih kepada PDRM, terima kasih kepada petugas-petugas keselamatan kita kerana tidak jemu-jemu terus menjaga keselamatan negara dan rakyat
hendaknya didoakan petugas Barisan Hadapan kita terus sihat walafiat dan dapat terus bertugas demi negara, demi rakyat, demi semua. Ya, ya. Satu kita gerak. Apa khabar anda semua? Apa khabar pada mereka yang duduk di rumah, work from home? Moga Allah juga memberikan kesihatan dan kestabilan emosi, kerana kita tahu ramai yang duduk rumah terganggu emosinya, stres dan sebagainya. Terlampau lama duduk rumah, terlampau lama dipaksa berkurung, kerana itulah pengorbanan rakyat untuk membantu negara memutuskan rantaian COVID-19. Kita harapkan pengorbanan rakyat juga tidak sia-sia. Jadi biarlah pengorbanan itu dibalas dengan pelantikan Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri yang ke-9 yang lebih baik, yang lebih cekap dan lebih prihatin kepada nasib rakyat yang lama menderita, perlukan bantuan, perlukan pembelaan segera. Saya kira COVID tidak mengenal siapa. COVID mengenai semua orang. Jumlah kematian juga semakin hari semakin meningkat. Saban hari rakyat dihidangkan dengan jumlah positif yang sangat membimbangkan, daripada jumlah yang kecil sehingga telah mencecah sebelum ni lebih 20,000 kes sehari, dan semalam juga telah mencatatkan lebih 19,000 kes setakat ini seluruh negara. Tugas anda di rumah senang je, doakan yang baik-baik untuk yang di Agung, doakan yang baik-baik di sana. Doakan agar pemimpin yang akan menghadap yang di Tuan Agong hari ini dapat memikirkan kepentingan sejagat, kepentingan rakyat, kepentingan negara, bukan lagi berebut kuasa, berebut jawatan dan sebagainya. Kerana rakyat sudah muak dengan sinetron ini. Rakyat mahukan pemimpin yang benar-benar berkhidmat untuk negara dan menangani COVID-19. Jika petang ni ada wakil PKR, kita akan maklumkan, kerana kita tahu Pakatan Harapan akan menghantar wakilnya. Adakah daripada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Amanah ataupun DAP. Kita akan saksikan siapakah pemimpin dari Pakatan Harapan yang akan turut serta dalam majlis menghadap yang di Pertuan Agong pada tengah hari nanti. Awak ambil kawasan. Nampak tak dapat. Dah ada yang sampai apa kan? Tunggu je. Ya, kalau kita tengok cadangan daripada Tuan Dr. Muhammad mahukan mageran dilaksanakan. Namun ada yang berpendapat bahawa mageran tidak sesuai dilaksanakan ketika ini, kerana sebelum ini darurat dilaksanakan, darurat telah pun dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional setelah mendapat perkenan daripada Tuanku. Namun kita nantikan apakah keputusan Tuanku, adakah perlu melantik Perdana Menteri baru seperti biasa, ataupun adakah perlu menubuhkan mageran dan sebagainya. Dan kalau ikutkan titah Tuanku semalam, Tuanku merintahkan agar Tan Sri Muhyiddin Yassin menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri interim sementara proses pelantikan Perdana Menteri baru yang ke-9.
akan dibuat dalam masa terdekat. Dan hari ini sudah ada pun temujanji tuanku bersama pemimpin parti politik yang akan membantu tuanku memilih dan menamakan siapakah calon yang layak bagi menggantikan Tan Sri bin Yassin yang kita kira jawatan itu telah pun kosong sejak semalam. Ada yang mahu Syamuddin Tun Hussein, ada yang sebut Ismail Sabri Yaakob, siapa lagi? Ada yang nak Mat Sabu sebagai Perdana Menteri. Saya tak nafikan ada juga yang mahu Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Siapakah cadangan anda? Siapakah calon anda? Nyatakan. Saya takut nanti nama-nama yang anda sebut semua tak ada. Tiba-tiba nama lain yang timbul kan. Tapi yang pasti Perdana Menteri ke-9 ini akan dilantik dalam kalangan ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Parlimen sahaja. Kerana itu kelayakan sebagai Perdana Menteri. Antara kelayakan utama sebelum dinobatkan sebagai Perdana Menteri ke-9. Kepada anda yang baru saja bersama kami sedang bersecara langsung di pintu 2 Istana Negara di Bukit Antarabangsa. Hari ini kita ada beberapa temujanji bersama pemimpin parti politik daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO, PAS dan Pejuang. Tahu Parti Pejuang telah pun diluluskan pendaftarannya. Maka Pejuang juga mengantar wakilnya untuk masuk menghadap yang di Pertuan Agong pada sebelah tengah hari nanti. Adakah Tun Dr. Mahathir Mohamad akan tiba? Sampai kita nantikan siapakah individu penting yang akan bersama dengan tuanku untuk memilih calon Perdana Menteri yang ke-9 pada hari ini. Kita doakan agar cuaca baik-baik hari ini, keadaan baik, urusan kita baik, lancar dan tiada gangguan, bagi memastikan pelantikan ini berjalan dengan lancar dan dapat dibuat pada kadar yang segera, kerana rakyat tak dapat lagi menunggu seminggu, 2 minggu dan sebulan dan sebagainya, kerana konflik politik dah pun berlegar ataupun telah pun berlangsung lebih sebulan yang lalu. Dan kedudukan kerajaan sebelum ini, Kerajaan Perikatan Nasional juga terganggu selepas satu majlis kerja tertinggi UMNO memutuskan hubungan dengan Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Tan Sri bin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Sama-sama kepada rakan-rakan kita, teruskan doa kepada rakan-rakan media kita juga yang sentiasa berada di lokasi membuat liputan kepada anda. Dan ini cara kita dapat membendung pendedaran berita-berita palsu, dapatkan berita yang sahih, khususnya di channel kami Malaysia Gazette. Untuk berita penuh anda boleh terus melayari di portal kami di www.malaysiagazette.com dan juga laman-laman sosial kita di Instagram, Twitter, Telegram dan terbaru kita ada TikTok. Nantikan kemunculan Malaysia Gazette dalam laman TikTok. InsyaAllah kita akan bersiaran langsung melalui pelbagai medsos untuk memudahkan anda mendapatkan maklumat sahih tepat dari lokasi. Terima kasih terus menyokong Malaysia Gazette. Dan hari ini kita jangkakan pergerakan masuk ke Istana Negara pada jam 12 tengah hari nanti. Kita sama-sama nantikan, saksikan siapa pemimpin yang akan sampai. Okey, suasana di sini masih lagi terkawal kerana pihak polis saya kira sudah pun berada sini awal pagi tadi. Sebarang kenderaan tidak dibenarkan untuk diletakkan di bahu jalan bagi melancarkan lalu lintas di sini.
Okey, saya boleh tunjuk sekian rakan-rakan media di sebelah sana. Ini dah kopi. Bawa sendiri lah. Apa dia? Bawa sendiri. Okey. Nak order, bagi nombor dia. Ini dia rakan-rakan media kita. Sementara kemah akan dipasang sekejap lagi. Itu rakan-rakan media kita. MC Melaka. Doakan kami terus bertahan, bertabah, terus dapat bertahan membuat liputan untuk anda di rumah sana. Ini suasana awal di pintu 2 Istana Negara. Jika di sebelah tengah hari nanti mungkin keadaan ni mungkin agak luar biasa mungkin jumlah tugas media pun bertambah, jumlah kenderaan juga akan bertambah, apatah lagi jika ada pula penyokong yang akan mengiri pemimpin mereka menghadap yang di-Pertuan Agong. Pastinya penyokong parti masing-masing mahukan bos mereka diangkat sebagai Perdana Menteri. Kita pun tak tahu siapakah pilihan yang di-Pertuan Agong. Ada yang masih lagi menaruh harapan supaya Tan Sri Yassin ataupun gelarannya Abah dapat kembali semula. Kita pun tak tahu apa juga perbincangan yang akan dilakukan di dalam istana nanti. Adakah perlu Perdana Menteri yang baru, ataupun adakah perlu satu konsensus dibuat agar negara terus ditadbir seperti biasa dengan Perdana Menteri sebelum ini. Kita nantikan apa juga perkembangan dari Istana Negara. Okey, ini antara gelagat rakan-rakan media kita di lokasi. Kita ada Bernama, kita ada Free Malaysia Today, kita juga ada saya sendiri, Malaysia Gazette. Malaysia Gazette, jangan lupa ada TVS, TV Sarawak TV Sarawak pun ada. Dan ada juga TV dan media antarabangsa yang tidak jemu-jemu membuat liputan dari lokasi dari semasa ke semasa. Kita sama-sama membuat liputan demi rakyat agar terus dimaklum, mendapat up to date apa juga perkembangan politik tanah air. Dekat parking je buat. Nak order mana ya? Order kursi dulu. Okey, kan dimaklumkan di pintu 3 sudah pun ada pergerakan daripada NGO yang mahu menghantar memorandum daripada Gabungan Kesatuan Melayu Islam Beraja yang telah pun tiba di pintu 3 Istana Negara pukul 11. Pukul 11 11 pagi. Macam biasa anggota polis turut mengawal keadaan di sana bagi memastikan tiada perhimpunan, tiada perarakan dan sebagainya, hanya menyerahkan memorandum sahaja. Okey, saya kira setakat ini saja saya dapat bersecara langsung. Sementara saya mencari info sedikit apa yang dan siapakah gerangannya yang akan menghadap di Pertuan Agong. Saya kira masih awal lagi kerana kita mencangkakan pergerakan akan mula dapat dilihat pada jam 12.30 hari nanti. Baiklah, terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami sejak sejak mulanya kerajaan tergugat, terbubar dan sebagainya. Kita berharapkan terus menonton
dan melayari Malaysia Gazette semasa ke semasa. InsyaAllah kami akan bersecara langsung sekali lagi jika mendapat info terkini, dan kami akan terus maklumkan kepada anda. Dan setakat ini saja. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.